tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, juga tidak dilupakan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu untuk kelas tadabbur Al-Quran kita, menerusi surah yang ke-80 iaitu surah Abasa. Cuma saya ingin mengambil sedikit masa tuan-tuan puan sekalian sebelum kita mulakan. Tadi sewaktu selepas solat terbaca di kita punya TV tu ada beberapa peringatan hadis yang biasa kita baca di situlah. Dan salah satu hadis yang ada di situ tentang hadis peringatan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah tentang jangan kita tidur sebelum melakukan 4 perkara. Ada tertera di skrin tu. Itu mungkin memang program yang disetting oleh programmer TV tu kot kan, bukan kita buat kan. Tapi kalau kita buat, saya boleh katakan saya ambil daripada maklumat daripada website Mufti Wilayah Persekutuan, mufti.wp.gov.my, berkaitan dengan ulasan tentang hadis ini, jangan tidur setelah melakukan 4 perkara, iaitu tentang yang pertama Rasulullah kata apa dia? Sebelum kamu tidur, yang pertama sekali khatamkan Al-Quran dulu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, berselawatlah ke atas nabi-nabi sebelumku. Yang ketiga, beristighfarlah untuk orang-orang beriman dan bertasbihlah untuk mereka. Dan kemudian laksanakanlah haji. 4 perkara tersebut. Jadi Aisyah tanya macam mana pula? Jadi Rasulullah kata yang pertama, kalau nak khatam Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, kalau nak berselawat ke atasku dan ke atas nabi-nabi sebelumku, dan beristighfar untuk orang beriman, dan bertahlil sama dengan macam buat haji. Jadi apakah status hadis ini? Jadi hadis ini hadis palsu. Status hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini tidak sabit dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar. Ia ada dalam kitab-kitab yang lain, tetapi ia tidak ada sandaran. Itu yang disampaikan di dalam website ini. Jadi ini mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita berhati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi. Bila kita sebut hadis, hadis ini ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan, atau berupa persetujuan Nabi, ataupun berupa kita cerita tentang Nabi punya tubuh badan. Itu semua hadis. Tapi Nabi ingatkan, Nabi kata apa dia? Nabi kata, la takzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Jangan berbohong menggunakan namaku. Sesiapa yang menipu menggunakan namaku, maka rasakanlah jilatan api neraka. Itu satu hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga, dalam hadis Bukhari, man kadzaba alayya falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa yang menipu atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi dia ada ancaman tentang kita menyebarkan hadis palsu. Jadi memang ada hadis-hadis yang sahih yang perlu kita lakukan sebelum tidur, seperti berdoa. Ada doa-doa yang Nabi ajar. Ada bacaan-bacaan tertentu yang Nabi ajar. Ayat kursi, 2 ayat terakhir sebelum 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 3 kul, berwudu. Memang ada dalam hadis-hadis. Tapi yang disebutkan tadi itu adalah hadis yang palsu. Jadi kalau kita ada peluang untuk sampaikan peringatan kepada yang membuat tu, mungkin boleh kita hantar sumber ni lah daripada website Mufti Wilayah ni. Benda ni biasa, kadang-kadang kita tak perasan. Benda ni tersebar kan, jadi kita ingat benda tu betul, maka kita pun terus sebarkan. Jadi mungkin kita boleh lebih berhati-hati, insya-Allah. Jadi bukan maksudnya tidak ada amalan sebelum tidur.
Tapi kisah tadi itu, bila kita nak nisbahkan kepada Nabi, tak boleh sembrono macam tu. Sebab tak sama berdusta atas nama Nabi ni, sebab dia berkait dengan apa? Soal ibadat kita. Kalau kita tipu nama Perdana Menteri pun tak boleh. Kita kata Perdana Menteri kata besok pilihan raya, saja je nak buat macam tu pun tak boleh juga. Apatah lagi atas nama Nabi SAW. Wallahu alam. Ini yang kita tahulah daripada rujukan Irsyad Al-Hadis dalam Mufti Wilayah Persekutuan. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Baik, kita sambung kita punya perbincangan. Hadis ayat Quran yang ke-80, surah yang ke-80, ayat yang ke-11. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Baik, kita lihat ayat yang ke-11 hingga 16 pada pagi ini insya-Allah. Jadi apa maksud kalla? Kita boleh ambil terjemahan tu, dia kata apa? Sekali-kali tidak. Ataupun kita boleh terjemah jangan begitu. Jadi kalla ni dia berbentuk larangan dan juga ancaman. Jangan begitu. Sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu tazkirah, adalah sebuah peringatan. Faman syaa, maka man, barang siapa, syaa, telah mengkehendaki oleh ia, zakarahu, zakara, telah mengingati atau telah mengambil pengajaran oleh ia akannya, fi suhufim mukarramah. Tazkirah itu ataupun Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu fi, di dalam suhuf. Suhuf ini lembaran mukarramah, yang dimuliakan ataupun yang sangat dimuliakan. Marfu'atin, marfu'ah, yang ditinggikan. Mutahharah, lagi yang disucikan. Bi aidi safarah, Quran itu di tangan-tangan safarah. Di sini kita ambil dulu maksudnya para malaikat yang mencatat. Safarah ni maksudnya para malaikat yang mencatat. Kiramin, lagi yang mulia, malaikat yang mulia. Bararah, lagi yang penuh kebaktian. Jadi itulah dia terjemahan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Jadi Allah mulakan dengan jangan begitu. Jadi pada ayat yang kita dah bincang sebelum ini, bagaimana ada dua keadaan. Satu, lelaki yang sahabat Nabi yang tidak boleh melihat, yang buta, bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang datang kepada Nabi SAW untuk belajar. Ketika itu Nabi sedang menyampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Allah sebutkan dua sifat di antara mereka berdua ni. Pertama, yang buta ini walaupun matanya buta tetapi hatinya celik. Dia datang jumpa Nabi kerana apa? Dia takut kepada Allah. Dia nak mendengar pengajaran. Dia nak mengambil ayat-ayat Al-Quran. Adapun pembesar-pembesar yang duduknya selesa, ada kedudukan, ada harta, mata yang celik, tetapi mereka ini merasakan mereka sudah cukup sempurna. Amma man istaghna, jadi mereka itu adalah orang yang rasa mereka tidak memerlukan pun ayat Al-Quran. Mereka tidak mahu pun mensucikan jiwa mereka. Mereka tidak mahu berusaha pun
untuk nak memahami Al-Quran. Jadi Allah kata, jangan macam tu. Jangan jadi macam seperti mereka itu. Jangan bila Al-Quran didengarkan, kita buat tak tahu. Jadi Allah kata, Al-Quran ini sebenarnya adalah sebuah peringatan. Kita biasa dengar perkataan tazkirah kan? Jadi sekarang Allah kata, Al-Quran itu tazkirah. Jadi kalau kita nak bagi peringatan yang terbaik, Ustaz bagi tazkirah sikit, ataupun kita mungkin dah mengaji ni, mungkin bila ada program dengan kawan-kawan di pejabat ke, nanti dia kata, Ji bagi tazkirah sikit. Lepas tu kita nak bagi peringatan. Nama pun peringatan, Allah sebut peringatan itu ialah Al-Quran. Jadi bila kita nak bagi peringatan, mesti kena ada ayat Al-Quran. Itu barulah sebenar-benar peringatan. Jadi kalau kita tahu Al-Quran ni peringatan, sebenarnya setiap hari bagi orang yang solat, berapa kali dia didengarkan peringatan? Jadi sebab tu kadang bila kita fikir, lepas solat bagi tazkirah lagi, baguslah, memang bagus. Tapi sebenar-benarnya, dah dengar tazkirah ke belum? Kan? Kadang lepas asar, sementara tunggu ni kita bagi tazkirah sikit. Bolehlah, bukan kita kata salah. Tapi poin yang penting kita kata, tazkirah tu dalam Quran ni Allah sebut apa? Ayat-ayat Al-Quran. Bila kita dengar ayat Al-Quran, waktu solat. Jadi sebenarnya setiap kali kita solat, sebenarnya kita sedang diingatkan tentang apa? Tazkirah. Banyak ayat Al-Quran Allah sebut tentang hal ini. Contohnya dalam surah 20. Cuba tengok surah 20. Ayat yang daripada ayat pertama kita tengok. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Muka surat 312. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Jadi Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini ke atas engkau supaya engkau menjadi susah. Jadi mafhum mukhalafah dia apa sebenarnya? Di sebalik maksud tidak untuk menjadikan susah, maksudnya nak jadikan hidup kita senanglah. Jadi orang yang tidak ada Al-Quran dalam kehidupannya, tidak belajar Al-Quran, sebenarnya hidupnya susah. Tapi kadang kita kata susahlah belajar Al-Quran, yang tu pula. Kan? Jadi terbalik, sebenarnya Allah nak kita senang, bukan nak susahkan kita. Dan kita punya peribahasa pun bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Susah sikit je dekat dunia ni nak belajar, nanti dalam syurga tak ada dah. Kita pening-pening nak menghafal ke, nak mengingat, nak menyampaikan. Dalam syurga kita meraih kenikmatan. Bersenang-senang ketika itu. Itulah bersenang-senang kemudian. Paling berbaloi sekali ialah belajar Al-Quran, bersusah-susah di dunia, bersenang-senang di akhirat. Kalau untuk SPM, bersusah-susah sekarang, SPM, dia bersenang tu nantilah umur dia dalam dunia juga. Tapi Al-Quran lebih jauh daripada itu.
Jadi benda ni perlu kita ambil pengajaran. Allah kata apa dia? Illa, melainkan Al-Quran ni tazkirah, peringatan. Tapi siapa yang akan ambil peringatan di kalangan hamba-hamba Allah ini? Liman yakhsha. Tengok berapa kali kita jumpa perkataan yakhsha dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Abasa. Ini sekarang dalam ayat ni pula, Quran ni untuk siapa? Untuk orang yang takut. Jadi suka kita ulang balik, takut inilah kata kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat. Tidak ada takut dalam jiwa kita, pasti tidak akan ada berlaku apa-apa perubahan. Jadi orang yang takut kepada kebesaran Allah, takut pada hari akhirat, dia akan ambil Al-Quran sebagai pengajaran. Tapi bukan ambil sekadar ambil sahaja, tapi ambil sebagai peringatan dan dia melaksanakan segalanya. Sebab tu tadi kan kita dah baca dalam surah As-Sajdah, orang yang bangun malam berdoa kepada Allah itu kerana apa? Kerana takut. Cuba tengok balik surah 32. Ayat yang ke-16. Surah 32 ayat 16, 416. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Dan lambung-lambung mereka itu, rusuk-rusuk mereka. Mereka tu siapa? Yu'minu nabi ayatina, ayat 15 tu. Orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi malam mereka menjauhkan lambung mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Mereka berjaga malam. Selepas mereka tidur sekejap, mereka berjaga malam. Kerana apa? Kerana mereka nak berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka nak beribadah kepada Tuhan mereka. Kerana apa? Dorongan apa? Khaufan. Khasyah, takut juga. Khaufan pun takut juga. Jadi didorong dengan apa? Rasa takut. Siapa yang nak ambil pengajaran Al-Quran? Siapa yang nak mentadabbur Quran? Orang yang ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Jadi mesti peringatan pertama yang dia nak dengar, hari-hari dia nak kena dengar, tak boleh terlepas, ialah Al-Quran. Sama juga orang yang memberi makan. Dalam surah 76, tengok ayat yang ke-10, 11. Surah 76 ayat 9 dan 10. Surah 76 ayat 9, 10. Muka surat 579. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama, terus ayat 9 ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Apa tujuan Allah ajar kita untuk beri makan? Sesungguhnya tidak lain kami memberi makan, itu kata orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan, itu ayat 8, kerana mencari wajah Allah. Tidak kami mengharapkan daripada kamu balasan dan juga ucapan terima kasih. Dan sebab apa mereka bagi makan? Sesungguhnya kami takut. Kenapa mereka memberi makan? Dorongan kerana apa? Takut. Kepada apa dia? Azab Tuhan kami pada hari yang abusan. Manusia berwajah berkerut, masam, takut. Qamtarira, lagi penuh kesulitan. Jadi tengok, takut di sini mendorong untuk kita melaksanakan. Jadi tazkirah tu Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, tujuan dia untuk apa dia? Untuk kita nak melaksanakan perintah Allah. Siapa je yang nak mengambil peringatan dan siapa je yang nak melaksanakan Al-Quran? Limay yakhsha, bagi orang yang takut. Orang yang takut kepada azab Allah, takut kepada kekuasaan Allah, disebut sebagai muttaqin. Orang yang takut kepada Allah, orang yang dia pelihara kerana dia takut itu, lalu dia pelihara diri daripada azab Allah, itulah dia disebut sebagai muttaqin. Tengok surah 69 ayat 48. 69 ayat 48, muka surat 568. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar pengajaran, peringatan, tazkirah. Dalam surah Toha tadi, limay yakhsha, bagi orang yang takut. Dalam ayat ini Allah kata siapa? Lil muttaqin. Siapa orang yang takut kepada Allah? Bila dia ambil peringatan, lalu dia melaksanakan. Ini pelaksanaan. Contoh pelaksanaan. Bangun malam, memberi makan. Ini contoh pelaksanaan daripada Al-Quran. Siapa yang mengambil Al-Quran sebagai peringatan tadi? Orang yang takut. Orang yang takut, lalu dia melaksanakan perintah-perintah Allah, supaya dia dapat pelihara daripada azab Allah, disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, kita ni jemaah Masjid Al-Muttaqin. Semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Apa maksud orang bertakwa? Orang bertakwa ialah orang yang dia memelihara diri dia daripada azab Allah. Macam mana boleh pelihara diri daripada azab Allah? Sebab dia ada takut. Dia belajar daripada Al-Quran. Bila belajar Al-Quran, dia tengok tentang ayat Allah, dia rasa takut. Lalu dia jaga diri dia. Sebab tu kita kena faham betul-betul maksud takwa. Definisi takwa. Dulu rasa pernah kita bagi dah. Kita ulang sikit.
Okey, cuba kita baca maksud takwa kat sini. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillah wiqayatan. Sekali lagi. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillah wiqayatan. Jadi apa maksud takwa? Takwa ialah engkau menjadikan di antara diri engkau dan azab Allah adanya pelindung ataupun perisai. Jadi apa tu takwa? Ringkasnya iaitu orang yang menjadikan di antara dirinya dengan azab Allah itu, di tengah-tengah tu ada apa? Wiqayatan, ada pelindung untuk dia, perisai untuk dia. Jadi orang bertakwa ialah orang yang menjaga dirinya daripada azab Allah. Itu kata lebih mudah lagi. Orang yang bertakwa ialah orang yang menjaga dirinya daripada azab Allah. Boleh faham maksud takwa? Jadi kalau setiap minggu khatib sebut ittaqullah, sebenarnya apa maksud panjang dia? Khatib ingatkan apa dia? Wahai kaum muslimin, jagalah diri kalian daripada azab Allah. Itu sebenarnya. Tiap-tiap minggu diingatkan itu. Ada baik juga kalau bila kita sebut ittaqullah tu kita terangkan sekali. Jagalah diri kalian daripada azab Allah. Kenapa kita kata demikian? Masih ingat lagi tak? Dalam Quran, dalam surah Maryam, Allah sebutkan semua manusia ni Allah telah tetapkan yang kita ni akan lalui neraka dulu. Perjalanan kita ni sebenarnya dalam hidup kita ni adalah berpindah kan, daripada hidup di alam rahim ibu kita, keluar daripada rahim ibu kita, yang dalam perut rahim itu kita tak makan macam dekat dunia sekarang ni. Kita makan menerusi tali pusat. Pindah dekat dunia kita